استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى أرواح والدينا ومشايخنا المعلمين والأستاذنا وجميع من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آمين. قد قال الله تعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. صدق الله العظيم. Wahai sekalian manusia, kamulah yang sentiasa berhajat kepada Allah dalam segala perkara, sedang Allah dialah sahaja yang maha kaya lagi maha terpuji. Jika ia mahu, nescaya ia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru. Benarlah kata-kata Allah, surah Fatir ayat 16 dan ayat 15 dan ayat 16. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amana billahi wa bi rasulih wa aqama as-salata wa shama ramadan kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al-jannah jahada fi sabilillah aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha. فقالوا يا رسول الله أفلا تبشر الناس قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وراه فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah, mendirikan salat, berpuasa di bulan Ramadan, maka sudah pasti Allah akan memasukkannya ke dalam syurga, sama ada dia berjihad di jalan Allah atau dia hanya duduk tinggal di tempat di mana dia dilahirkan. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya kami sampaikan berita gembira ini kepada manusia? Lalu baginda bersabda, sesungguhnya di syurga itu ada 100 darjat yang Allah sediakannya buat para pejuang di jalan Allah, di mana jarak antara 2 darjat seperti jarak antara langit dan bumi.
Untuk itu bila kamu minta kepada Allah, maka mintalah syurga Firdaus, karena dia adalah tengahnya syurga dan yang paling tinggi. Aku pernah diperlihatkan bahawa di atas Firdaus itu adalah arasy Allah yang maha pemurah, di mana darinya mengalir sungai-sungai syurga. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatan, kesempatan, kelapangan masa, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita memakmurkan rumah Allah yang mulia ini, menunaikan kefarduan fardu maghrib dan fardu isya insya-Allah secara berjamaah, memperbaiki amal ibadat kita dan juga iman kita kepada Allah dengan jalan menuntut ilmu. Mudah-mudahan semua perkara yang kita buat ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh hamba-Nya yang telah menunaikan kewajipan sebagai seorang hamba kepada Khalik, kepada Allah yang menciptakan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ni kita akan bicara tentang perkara yang membatalkan akidah, yang membatalkan iman, termasuk pada jenis yang kedua. Jenis yang pertama hari itu berkaitan dengan menafikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang mentadbir, mencipta, mentadbir dan menguruskan alam. Juga mengisbatkan selain daripada Allah sebagai Rabb. Jadi di situ ada dua. Yang pertama menafikan Allah sebagai Rabb, satu-satunya Rabb yang mencipta, mentadbir, menguruskan alam ini dengan segala sifat rububiyah Allah. Yang keduanya mengisbatkan selain daripada Allah dengan sifat-sifat Rabb pada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia kata ada selain daripada Allah yang menciptakan, ada selain daripada Allah yang mengatur, menguruskan, ada selain daripada Allah yang memberi rezeki dan sebagainya. Itu semua adalah sifat-sifat Rabb Allah Subhanahu wa taala. Namun kita kena ingat pesan ulama, sebelum kita bicara tentang rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat ini, wajib bagi kita belajar tentang sifat-sifat Allah, sifat 20 yang wajib, 20 yang mustahil, sifat yang harus bagi Allah. Hak ni kita wajib belajar dulu, baru kita tahu tang mana duduk rububiyahnya Allah, tang mana uluhiyah, tang mana asma dan sifat. Jadi kalau tak belajar hak tu, terus masuk pada rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat ni, kita jadi pening. Takut-takut nanti nama yang disabitkan oleh Allah ataupun sifat yang disabitkan oleh Allah sebagai dia sebagai Rabb, secara tak sengaja kita menafikan. Sebab tak belajar sifat 20, tak belajar sifat mustahil bagi Allah, kita isbatkan sifat tu dengan Allah. Yang tu takut. Jadi sebab tu penting, penting belajar sifat 20 ni. Kita ambil jalan pertengahan. Kita bukannya tauhid 3 serangkai yang orang selalu sebut. Dua-dua ni betul, tapi jangan buang yang sifat 20 tu, sebab hak tu sabit disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita perlu tahu secara jelas semua sifat-sifat 20 tu. Kita terus belajar dengan rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, seolah kita tak kenal Allah. Apa dah sifat Rabb Allah? Kita tak erti nak jawab. Yang kata rububiyah tu tang mana, tak erti nak jawab. Tiba-tiba takut-takut tuan-tuan, hak Allah sabit dengan diri dia, kita tak sabitkan pada Allah. Hak Allah nafikan pada diri dia, kita sabitkan pula. Maka inilah hak dikata orang yang menafikan mana-mana sifat rububiyah Allah, ataupun orang yang mengisbatkan mana-mana sifat yang dinafikan Allah pada rububiyahnya. Jadi kita kena tahu. Jadi malam ni insya-Allah kita masuk pada yang kedua, jenis yang kedua. Jenis ini mengandungi tuduhan terhadap tauhid sebagai bahagian yang kedua, iaitu tauhid al-asma was sifat.
Jadi kena tahu tentang nama dan sifat-sifat Allah. Jadi kita kena tahu. Sebab tu ada ulama mengarang, kita tak ada lagi di masjid kita belajar tentang Asmaul Husna. Tak ada lagi no. Kena belajar tentang Asmaul Husna. Kita kenal Allah dengan nama-nama yang disabitkan Allah yang 99 ini. Kita kenal dia dengan macam tu, kenal sungguh-sungguh. Sebab apa? Dia ada beza, terutamanya pada nama-nama Allah. Contoh kita ambil Ar-Rahman, Allah Maha Pemurah. Manusia ada tak nama Ar-Rahman? Nama Rahman ada juga. Bagaimana Ar-Rahman Allah dengan Rahmannya manusia? Ada sifat-sifat ataupun nama-nama Allah yang kita disuruh untuk mencontohi. Ada nama-nama Allah yang kita dilarang sama sekali. Kita dilarang sama sekali bersifat dengan sifatnya. Jadi kita, sebab tu kita kena belajar juga tentang kebanyakan tauhid kita ni duk cerita tentang sifat 20, sifat mustahil, sifat wajib je kan. Asmaul Husna tak cerita lagi. Yang ni kita kena tahu juga apa yang dikatakan Allah SWT sebagai Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Manusia boleh tak boleh bersifat dengan sifat Ar-Razzaq? Kita kena tahu ini. Baik. Tapi malam ni bukan nak cerita hak tu lah. Dia ada kitab khas tentang Asmaul Husna ni. Dan juga tentang boleh berlaku dalam kes-kes tertentu yang baru-baru ni viral. Bila tak faham tentang asas tauhid, takut-takut bila belajar. Tapi sebab tu belajar kita tauhid dia kena berguru no. Belajar kita tauhid ni dia kena berguru. Takut-takut menyimpang. Hadut menyimpang pun banyak ni. Menyimpang kerana belajar nama-nama Allah, belajar Asmaul Husna, menyimpang pun banyak. Baru ni ada fatwa yang mengatakan satu ajaran yang berkaitan dengan Asmaul Husna telah sesat di Malaysia no. Kalau kita ambil berat tentang berita-berita macam ni, kita tahu tapi berita macam ni kita tak berapa nak ambil berat kan. Ada berita politik yang orang duk ambil berat Baik. Allah telah isbatkan kepada zatnya, begitu juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah isbatkan baginya beberapa sifat dan nama. Ini sifat ataupun dan juga nama yang Allah sabitkan dengan dirinya. Sifat dan nama yang Allah sabitkan dengan dirinya. Sebab tu kata tadi kita kena belajar sifat tu. Allah sabitkan sifat-sifat tertentu dengan diri dia. Allah sabitkan nama-nama tertentu dengan diri dia, dengan zat dia. Begitu juga yang disabitkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah nafikan dari zatnya, begitu juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah nafikan dari zatnya beberapa sifat. Ada sifat yang Allah sabitkan pada diri dia, begitu juga yang disabitkan melalui sunnah Rasul, melalui hadis Nabi. Ada sifat yang Allah nafikan pada diri dia, pada zat dia, dan juga dinafikan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat itu ada pada Allah, dinafikan. Jadi kita kena tahu. Maka sesiapa yang nafi atau mengurangkan sesuatu sifat atau nama yang Allah dan Rasulnya telah isbatkan bagi zatnya, bererti ia telah kufur. Nama atau sifat yang Allah sabitkan pada diri dia ataupun disabitkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zat Allah, tiba-tiba ada orang menafikannya. Perbuatan ataupun perkataan ataupun i'tiqad yang menafikan mana-mana sifat, mana-mana nama yang disabitkan Allah pada zatnya ataupun disabitkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada zat Allah, maka jatuh kufur. Nauzubillahi min zalik. Jadi nak tak nak kena mengaji sifat Allah tu apa dia, nama Allah tu apa dia.
Takut-takut kita orang sebut kata Al-Qahar, dia mengaji bahasa saja. Al-Jabbar, dia mengaji bahasa saja. Al-Kibr, orang mengaji bahasa Arab saja. Ni nama-nama yang maksud dia dari segi adab macam tak elok, macam tak elok. Al-Kibr, orang hak jenis duk besar diri, kan. Al-Jabbar, bahasa mudah kita kata maha menghukum kalau mengaji Asmaul Husna. Tapi kalau mengaji bahasa, dia orang kata apa? Bekeng. Kalau mengaji bahasa, orang hak bahasa apa gelak sebut bekeng. Kalau mengaji bahasa. Tapi bila dia nak sabitkan dengan Allah, dia kata takkan Allah bekeng kot. Pasal apa? Pasal tak mengaji Asmaul Husna. Berhab sifat tu ada pada zat Allah, disabitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita bukan mengaji bahasa saja. Bahasa mengajilah. Tapi yang asas ni kita kena tahu. Takut kita menafikan sifat yang Allah sabit pada diri dia. Kita tak boleh nak samakan Allah dengan kita. Kita tak boleh nak bersifat al-kibriya, membesar-besar diri, takabur. Kita tak boleh. Tadi saya baca ayat kan, manusia ni Allah kata apa? Antumul fuqara, kamu adalah fakir, kerja sangat berhajat, meminta-minta. Akan tapi Allah, wallahu huwal ghani, Allah maha kaya. Dia tak berhajat pada siapa-siapa. Kita kalau orang cakap macam tu bunyi macam sombong kan tak? Bunyi macam sombong, tapi benda tu disabitkan dengan Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Kita duk takbir sedia. Mana sifat kibr itu Allah sabitkan dengan diri dia. Jadi kita tak boleh pandai-pandai pinafi. Kita tak boleh nak pandai-pandai pinafi benda yang disabitkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu hak sebab bab sabit. Demikian juga sesiapa yang isbatkan suatu sifat yang Allah dan Rasulnya nafikan dari zatnya. Hak tadi menafikan apa yang Allah sabitkan pada diri dia, yang ni mengisbatkan, mengaitkan sifat-sifat yang Allah kata tak ada pada diri dia. Maha suci Allah daripada bersifat zalim. Allah tak zalim. Tiba-tiba disabitkan zalim itu dengan Allah. Orang hak merungut ni selalu kata macam tu, siapalah Allah hukum aku macam ni, tak kesian ke kat aku. Padahal Allah maha penyayang, Allah maha adil. Tiba-tiba dia duk merungut macam tu. Takut-takut dia main tu dengan i'tiqad, habis tuan. Sebab nak kata tak reti, tak patut. Nak kata tak reti adil Allah ni tak patut kan? Sebab ini fardu ain ni, kita kena tahu. Kita kena tahu maha suci Allah daripada sifat zalim, kita wajib tahu. Tiba-tiba dikaitkan zalim tu dengan Allah. Itu satu lagi macam hak sebut hari itu. Tiba-tiba orang mencuri dihukumkan potong tangan. Siapa yang jatuh hukum tu? Allah. Ikut sabit. Setelah disabitkan, dipotong tangan. Tiba-tiba dia kata, tak zalim kah potong tangan orang mencuri? Lah ni timbul isu apa tuan-tuan? Isu haram arak. Siapa yang mengharamkan arak? Allah. Allah yang mengharamkan arak. Tiba-tiba hari ini dia timbul isu, patut tak patut arak ni diharamkan? Masya Allah. Patutnya tak timbul dah isu ni. Patut kita bersyukur kalau ada usaha nak melaksanakan hukum yang Allah SWT tetapkan. Patut kita bersyukur. Kalau kita tak mampu, kita usaha. Kalau kita tak mampu lagi, kita doa. Tapi bila ada orang mampu, ada orang boleh buat, tu kata kaedah dalam usul fiqh, kalau tak dapat semua jangan
jangan tinggal semua. Tak dapat semua, jangan tinggal semua. Tapi bila ada usaha ke arah tu, sepatutnya kita sokong. Jadi dalam hal ni timbul, saya pun takut juga kadang-kadang tengok baca 2-3 hari ni isu bab pengharaman arak ni. Kadang-kadang keluar, kalau keluar dari orang muka Islam, hak tu kita tak kata apalah. Dia bukan berakidah dengan akidah kita. Tiba-tiba ada usaha, buat apa pi haram arak, rasuah lagi berat. Rasuah memang dah haram dah, kan? Undang-undang anti rasuah memang dah ada dah, cuma kuat kuasa je. Hak ni tak ada lagi. Mengharam penjualan arak ni tak ada lagi. Tiba-tiba diwujudkan undang-undang haram rasuah ni, memang dah ada dah, cuma nak kuat kuasa. Dua benda yang berbeza, bukan benda yang sama. Tiba-tiba nak pelekeh usaha mengharam arak, dikaitkan dengan lebih utama haramkan rasuah. Rasuah memang dah haram dah. Memang dah ada undang-undang anti rasuah. Kita dah ada badan pencegah rasuah. Cuma kuat kuasa isu lain. Ini masalah nak mewujudkan undang-undang. Jadi patutnya kita sokong, jangan cakap lebih kurang lah. Takut jadi hak serupa tadi lah. Sebab hak menjatuhkan hukum haram ini adalah daripada Allah. Tiba-tiba kita pertikai apa yang ditetapkan oleh Allah. Hak ni, adakah Allah tak adil? Adakah Allah tak reti? Ni dikaitkan dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan demikian, maka ingkarkan sifat-sifat Allah itu mengandungi dua bahagian. Yang pertama, kufur dengan sebab nafi ataupun ingkar. Yang kedua, kufur dengan sebab isbat. Kufur dengan sebab nafi hak ada ke Allah. Yang kedua, kufur dengan sebab sabitkan sifat yang tak patut ada pada Allah, disabitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk dalam bahagian ini, kita tengok yang pertama sekali, kufur dengan sebab nafi. Nafikan mana-mana sifat dari sifat-sifat Allah, seperti menafikan sifat ilmu Allah yang maha sempurna, atau kudratnya, kekuasaannya, atau hidupnya, atau sifat qayyumnya, bersendirinya dalam menguruskan alam ini, atau pendengarannya, atau sifat penglihatannya, atau istiwanya di atas arash, atau kalam Allah, atau rahmatnya, atau sifat jabarutnya, kekuasaannya, atau sifat kibriya yang tadi disebut, kebesarannya, atau sifat-sifat yang lain yang sabit di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Menafikan apa sahaja. Sebab tu yang penting oleh tuan-tuan, kita kena tahu sifat Allah, nama Allah kita kena tahu. Bukan saja sekadar kita tahu gitu ya. Kita tahu dan kita faham maksudnya. Tahu dan faham maksud. Kenapa? Kalau kita tengok di dalam Al-Quran, tuan-tuan, nama-nama Allah ini Allah sebut dengan berbagai-bagai wazan, berbagai-bagai perkataan yang berbeza-beza. Ada yang Allah sebut dengan mufrad, ada yang Allah sebut dengan jamak, dengan kata jamak. Sebab apa? Ada sebab dia. Tapi cerita dia panjang lah, bukan nak cerita dalam ni lah. Tu kata-kata kita kena cari. Di sini saya tak pasti siapa ada mengajak Asma' Husna. Jarang dengar. Tapi mengaji jumpa. InsyaAllah jumpa. Ada kitab. Asma' Husna ada kitab. Ustaz Azhar Idrus selalu ajak. Kalau tuan-tuan selalu ikut kuliah Ustaz Azhar Idrus, dia selalu ajak kitab nama kitab Asma' Husna ni. Dan kita kena tahu pasal apa Allah dalam Quran, sifat-sifat yang berkaitan dengan sebagai yang tak elok, yang nak disabitkan terus dengan Allah, Allah guna kata jamak. Tapi sifat yang mudah manusia faham tentang kebaikan, Allah guna kata mufrad, dia tak jamak. Ada sebab-sebab dia semua tu. Semua ni dah diperincikan oleh ulama. Cuma bila beli kitab tu, kita mengaji dengan berguru lah. Mengaji berguru, sebab ni cerita tauhid dan cerita akidah. Takut-takut jadi pikul lain.
Banyak ni orang mengaji bab akidah tak berguru ni, dia pergi ikut lain. Sama ada dia jadi isim pun boleh jadi, ataupun sesat terus. Na'udzubillah lah. Jadi kita kena mengaji berguru. Itu yang pertama tadi disebut. Ni sebut contoh, beberapa contoh saja. Tu yang sebut tadi kibriya tadi, sebut tentang jabarut. Kalau mengaji bahasa saja ni semua jabar ni maknanya backing Allah Maha menghukum. Jadi semua kita tahu dengan jelas. Yang kedua, mentafsirkan sifat-sifat Allah dan nama-namanya dengan tafsiran yang mengurangkan kesempurnaannya. Waktu kita, kalau kita mengaji Asmaul Husna kan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, sehingga 99 nama ni, bukan sekadar kita tahu maksud dia saja, kena tahu tafsirnya yang sebenar lagu mana. Takut salah tafsir. Bila salah tafsir, ni sebut ni yang nombor 2 ni, tafsirkan sifat-sifat Allah dan nama-namanya dengan tafsiran yang mengurangkan kesempurnaannya. Seperti mereka yang mengaku ilmu Allah tetapi ia tafsirkan ilmu itu dengan ilmu yang ijmal, dengan erti kata Allah tidak mengetahui perkara-perkara juz'i dan tafsili. Allah tak tahu benda-benda yang lebih mendalam, Allah tahu secara ijmal saja. Ni mungkin kita tak lah benda mudah ilmu ni, tapi benda-benda yang lain tapi ilmu ni pun duk jadi juga. Selalu kita berhujah, ni urusan kita, urusan manusia, kita lebih tahu. Bisa dengar lah orang cakap lagu tu. Ni urusan hidup manusia ni, kita lebih tahu. Orang duk cerita bab kalam Allah, orang duk cerita bab Allah kata lagu ni, kita duk cerita bab ni urusan hidup kita lah lebih tahu. Lah Allah tak tahu ke? Itu pun biasa berlaku. Itu maknanya tafsiran ilmu, mana ilmu Allah itu ditafsirkan dengan tafsiran yang salah. Tafsir salah pun rosak akidah. Sebab tu kata kena ngaji. Kalau kata sebab tu lebih baik kalau kita tak ngaji, tak usah cakap, senang. Tak usah cakap, selamat. Kita terima, kita beriman dengan keilmuan Allah, tapi kita tak usah duk tafsir ikut dan. Itu lebih selamat. Lebih selamat. Yang ketiga, tasbihkan satu sifat dari sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Umpama mendakwa bahawa Allah mendengar sebagaimana manusia mendengar, Allah melihat sebagaimana manusia melihat, dan lain-lainnya. Tasbihkan, samakan mana-mana sifat, mana-mana nama yang ada pada Allah dengan makhluk. Dia buat Allahumma salli ala sayyidina, ambil contoh lah tuan-tuan. Tapi kadang-kadang takut, sebab orang takut orang salah faham. Takut orang salah faham bila disebut Allah Subhanahu wa taala. Dia ada hak untuk tetapkan apa sahaja. Dia ada hak untuk cakap dalam kalam Allah ni, dalam Al-Quran ni, apa sahaja yang Allah nak tetapkan, seperti mana yang ada dalam Al-Quran. Tapi bila mai kita terjemah, tuan, orang akan salah faham. Wa yatajannabuhal ashqa, wa yatajannabuhal atqa, akan dijauhkan daripada api neraka yang menyala-nyala ini orang yang paling bertakwa. Satu, orang yang paling bertakwa. Kalau kita tengok tafsiran yang disebut Sayyidina Abu Bakar dalam surah Al-Lail, wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Sebelum tu Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa orang yang bersifat celaka dicampakkan ke dalam neraka. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal-unsa inna sa'alakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna was-sanuyassiru lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna was-sanuyassiru lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla.
Allah kata apa? Akan dicampakkan ke dalam neraka api yang menyala-nyala, yang besar, yang menyala tali-tali daripada al-ashqa, orang yang celaka. Bahasa kasar. Siapa dia? Allazi kadzdzaba wa tawalla, iaitu orang yang mendustakan ayat Allah dan berpaling daripadanya. Orang yang mendustakan ayat Allah, maknanya Allah kata lagu ni, dia kata tak. Wa tawalla, dan dia berpaling daripada ayat Allah, dia tak mau ikut. Dalam keadaan dia mengetahui itu adalah ayat Allah, dia tak mau ikut. Orang yang macam ni Allah kata apa? Allah campakkan dia ke dalam api yang sangat besar, dan Allah sifatkan orang ni adalah al-ashqa, orang yang paling celaka. Adalah atas wazan wazan macam kita selalu sebut dah, afdal, paling lah maksud dia. Orang mengaji bahasa Arab kata ashqa, atqa, af'al, afdal, mana hak paling. Lalu bila sebut keadaan macam tu, bila kita cakap dengan manusia, takkan Allah kata aku tu kot? Takkan Allah kata lagu tu kot? Hak tu yang kita takut tu. Kita baca, tapi kita tak faham apa yang disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila diterjemahkan dengan bahasa kita nak terjemah, aku mana lagi tuan-tuan? Tetapi cari dalam kamus syaqiyun. Bila syaqiyun makna celaka, ditukar kepada wazan af'al, dia jadi paling celaka. Orang ni orang hak lagu no, hak kita duk buat selalu ni, kadzdzaba, mendustakan perintah Allah. Allah suruh tutup aurat, dia kata tak payah. Mendusta ni, itu maksud mendusta. Allah kata hak ni haram, dia kata halal, ni mendusta. Wa tawalla, kemudian berpaling pula lagi. Orang dah peringat dah ini kalam Allah, dia tak mau ikut tak? Orang ni macam ni Allah kata celaka. Cuma kita ni nak sebut kat orang, bahasa tu kasar lah. Bahasa tu kasar. Tapi tuan-tuan, dalam bab ini Allah berhak. Allah berhak. Manusia, kita menggunakan peringatan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kita menggunakan peringatan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Jadi dalam hal ni kita tak boleh tasbihkan, tak boleh samakan sifat yang ada pada Allah dengan mana-mana makhluk ataupun mana-mana yang lain. Tasbih ni banyak tuan-tuan. Kita ambil contoh lah, kalau kadang-kadang bab-bab hukum hakam ni, kita duk rasa hak kita tetap, hak kita buat tu lebih baik daripada ataupun sama dengan apa yang ditetapkan Allah. Dia kata tak perlu tunggu lebih baik, sama pun dah cukup lah. Tak perlu tunggu lebih baik. Itu dia kata syirik itu bukan makna melebihkan, menyengutukan. Menyengutukan, dia tak kata lebih, tapi dia sekutukan pun dah dikira sebagai mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam bab ni kita kena hati-hatilah. Yang kedua, kufur dengan sebab isbat. Tadi dengan sebab nafi, ini dengan sebab isbat pula. Termasuk dalam bahagian ini, anda faham maksud isbat no? Sabitkan suatu sifat yang tak layak bagi Allah dengan Allah. Termasuk dalam bahagian ini, yang pertama, isbatkan mana-mana sifat yang Allah dan Rasulnya nafikan dari zatnya, seperti mengisbatkan anak lelaki atau anak perempuan atau isteri atau mengantuk atau tidur atau lalai, mati, atau mana-mana sifat kekurangan yang ada pada manusia. Mana-mana sifat kekurangan yang ada pada manusia kita sabitkan dengan Allah, maka jatuh kufur. Sabit tu sama ada sabit dari sudut perbuatan, perkataan ataupun i'tiqad. Tak boleh sabitkan sama sekali mana-mana sifat yang Allah nafikan pada diri dia. Jadi sebab tu bila kita belajar sifat, kita belajar sifat wajib, belajar sifat mustahil. Kena tahu juga sifat mustahil. Sebab tu tok guru dulu dia kata apa? Dia kata kita mengaji ilmu tauhid ni, dia kena mengaji kitab 52. Apa dia lah 52 ni? 20 wajib,
20 mustahil, satu harus. Itu pada Allah. Jadi dah berapa? 41. 4 pada Rasul yang wajib, 4 pada Rasul yang mustahil. 41 campur 8, 49. Apakah 50? Satu yang harus pada Rasul. Jadi 50. Jadi 50 kita kena tahu kan itu. Itu satu bab. Satu lagi bab nama. Bab nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duk mengaji qala fardu ain, qala kafar ni sifat ya. Kita tak mengaji tentang nama-nama Allah. Baik. Yang kedua, isbatkan mana-mana sifat Allah bagi diri manusia atau bagi makhluknya, dan menjadi kufur juga orang yang mempercayai dakwaan itu, seperti orang yang berkata saya berilmu seperti ilmu Allah, atau fulan itu memiliki hikmah kemahabijaksanaan sebagaimana hikmah Allah. Maka menjadi kafirlah orang yang mengucapkan demikian dan orang yang mempercayainya, kerana isbatkan sekutu bagi Allah pada sifat-sifatnya adalah mengurangkan Allah, dan tiap-tiap perkataan yang mengurangkan Allah dan sifat-sifatnya adalah kufur dan riddah. Nauzubillahi min zalik. Sabitkan mana-mana sifat Allah dengan makhluk. Tadi dia sabitkan mana-mana sifat hak tak patut ada. Hak tak patut ada pada Allah. Zalim ke, lemah ke, tidur ke, mengantuk ke, lupa. Kadang-kadang kita kata kita secara tak sedap, kita seolah-olah menganggap Allah tu lupa. Dalam bab-bab tertentu tak disebut benda ni dalam Al-Quran secara langsung. Mungkin Allah lupa, dan Allah tak lupa, tapi ada hikmah kebijaksanaan Allah, dia tak sebut secara langsung. Sebab tu kita kata pasal apa hudud dia dalam bab-bab tertentu saja. Bab lain, bab jalan raya, bab orang kata apa, hal lain lah, Allah tak sebut. Maha mengetahui Allah, manusia tahu tentang cara nak menguruskan perkara tu. Tapi hak ni, ini Allah tetapkan, inilah cara untuk mengatasinya. Undang-undang yang boleh mengatasinya. Sebab tu bab-bab zina ni tuan-tuan, Masya Allah, saya baru-baru ni terlibat dalam satu program didedahkan oleh wakil daripada Jabatan Pendaftaran. Dengar takut tuan-tuan. Dari tahun 2015 sampai tahun 2000, dari tahun 2005 sampai 2015, dia ambil hak tu angka ni. Pendaftaran anak luar nikah melebihi 500,000 juta. Melebihi 500,000 juta. Pendaftaran anak luar nikah di Malaysia hari ini lebih daripada 500,000 juta. Doktor-doktor ni kesian kat mereka kan. Dia sendiri cakap, dia kata apa Ustaz, bila main dalam program ni, kita tahu hak ni, dia kata apa, single parent orang bagi sebut kan, tapi tak ada apa lah ke, single parent kita tahu, tapi macam mana hukum Ustaz, kami tahu tapi kami tak boleh nak buat apa. Kita nak jawab pun payah. Kami tahu kata perempuan ni mengandung anak luar nikah, tak kenal siapa bapak dia. Sebab dia akan tanya, tak kenal siapa bapak, tapi kami tak boleh nak bendung, tak boleh nak nasihat pun kadang-kadang tak boleh. Malah kadang-kadang kena marah pula. Sebab tu ada nurse, ada doktor sampai tak berani nak cakap pun ada kat orang hak kena macam ni. Entah lebih daripada 500,000 juta, bukan sikit. Sebab tu bab ni Allah ambil, ini aku tahu cara dia, ni dia cara dia. Ada had berkaitan dengan zina. Ini hak Allah, dia tetap macam tu. Kita tak boleh kata kita lebih baik. Allah dah tetapkan dah. Kita tak pernah cuba lagi. Kita tak pernah cuba. Dan musuh memang dia akan cari jalan untuk kita
cari jalan untuk kita ragu dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu taala. Jadi tuan-tuan, itu sampai bab yang kedua hari ini, berkaitan dengan perkara yang boleh merosakkan akidah, berkaitan dengan asma dan sifat-sifat Allah. Tak boleh sabitkan, tak boleh nafikan apa yang disabitkan oleh Allah dan Rasul, tak boleh sabitkan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasul pada zat dia. Nafi tak boleh, sabit pun tak boleh. Kita faham maksud macam itulah. Cuma satu langkah kita hari ini, kita kena cari jalan supaya kita betul-betul mengetahui sifat dan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya cadangkanlah, carilah orang yang boleh mengajak tentang, kita belum mengajak lagi, mungkin tak pernah dengar pun tafsiran tentang Asmaul Husna ni. Ustaz Zahid Jeruh dah nak habis dah kitab ni dia bawa. Jadi kita carilah tuan-tuan, bukan kata satu kitab, banyak kitab yang cerita tentang ni. Cuma kita nak faham betul-betul apa yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Al-Wahid, Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Muntaqim, Al-Ghani, Al-Mughni. Semua tu 99 nama tu semua dibahaskan oleh ulama, ditafsirkan oleh ulama, dan kita selamat tuan-tuan dengan tafsiran ini insya-Allah. Takut ikut bila kita tak belajar, kita tak selamat dengan tafsiran sendiri. Kita pandai-pandai pi mentafsirkannya, disabitkan pula tafsiran tu dengan Allah. Nauzubillahi min zalik. Ini boleh merosakkan, Dah saya sengaja baca hadis tadi. Nabi sebut apa? Siapa yang beriman kepada Allah, tunai solat, berpuasa di bulan Ramadan, Allah jamin dia masuk syurga. Walaupun dia tak berjuang pada jalan Allah. Jangan ambil hak tu. Tapi nak cerita kata orang macam ni jaga iman, buat amal soleh, apa yang diwajibkan Allah, dia akan masuk syurga. Cuma sebab tu disebut akhirat nanti yaumul has, hari penyesalan. Sebab apa? Aku rugi dapat masuk syurga, tapi orang yang berjihad 100 darjat berbanding orang yang tak berjihad. Antara satu darjat itu dalam syurga besok antara langit dan bumi. Itu hadis sahih daripada Imam Bukhari. Sebab itu disebut akhirat ini adalah yaumul has, hari penyesalan. Orang hak masuk syurga pun menyesal, hak masuk neraka tentu dah. Hak masuk syurga pun akan menyesal. Sebab apa? Rugi aku, dia kata. Setakat kalau macam ni baik aku. Dia mula macam tu. Aku rugi, aku tak berjuang, rugi aku tak berjihad, rugi aku tak tolong agama Allah. 100 darjat, antara satu darjat ke satu darjat seluas langit dan bumi. Nabi sebut, ni hadis sahih. Jadi nak cerita kata memang boleh masuk syurga orang yang jaga iman ini. Tapi buat peringkat permulaan ni, jaga iman betul-betul. Jaga iman betul. InsyaAllah mari kita berhenti setakat tu, nanti kita akan sambung kemudian. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك نفس مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله تعالى أعلى وأعلم.